Orang lain yang pakai labuh sikit buah pada buku lali sikit, dia telah sangka buruk terhadap orang tu. Ni tidak mengikut sunnah lah. Ni orang ni apa ni? Allah SWT tak pandai lah, masuk neraka lah, macam-macam dia sangka buruk. Sebab apa? Sebab tak faham. Sebab tak faham hadis. Di satu pihak pula, dia kata nampak hadis ni bertentangan. Kalau kita pakai ni, rosak juga ni kalau kita pakai. Dia faham. Maka dia anti hadis. Berapa banyak dalam hadis disebutkan kalau orang tu demam, dia suruh pergi menyelam dalam sungai beberapa kali. Semua orang demam kena buat lagu tu ke? Buat lagu tu setengah-setengah boleh mati. Tidak semua penyakit demam tu perlu dibuat begitu. Jadi nak faham tu, dia kena belajar. Kadang-kadang dia nampak bercanggah, tak boleh pakai ni ni. Kalau pakai ni jadi nampak tak sesuai. Tak sesuai, lepas tu tak kena, kita nampak ni tak kena. Jadi tinggal hadis. Ini timbul antara yang telajak dan hak ni telajak kurang. Telajak kurang. Jadi dia tidak ada buah sederhana tu. Sebab apa? Sebab tak belajar hadis. Kadang-kadang kita tengok orang yang berfahaman dengan satu fahaman, misalnya dia pakai tudung lah, dia pakai tudung pardah ni. Kadang-kadang nak pakai tu tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Kadang-kadang dia berasa orang yang tidak pakai macam tu kurang, salah, dosa, macam-macam lah anggapan tu. Ini semua kerana tak belajar hadis. Kerana belajar tak timbul, dia akan faham kedudukannya macam mana. Kedudukan ini berkait dengan orang perempuan. Begitu juga banyak lagi contoh-contoh yang lain akibat daripada kita tidak faham sunnah, kita tidak faham hadis ni. Banyak berlaku penyelewengan dalam masyarakat ni. Berapa ramai orang kita duduk faham Nabi Yusuf tu akhirnya menikah dengan Zulaikha. Dengan Zulaikha, Nabi Yusuf menikah dengan Zulaikha. Berapa ramai duduk sebar gitu. Cerita dia pula macam-macam lah yang disebar tu. Betulkah gitu? Kita tak tahu. Sebab apa? Sebab tidak ada pengajian hadis yang khusus. Tak ada orang panggil kritik hadis. Kritik hadis tak ada. Inilah yang berlaku dalam masyarakat kita. Yang berlaku dalam masyarakat kita. Dari segi penilaian sejarah, dari segi penilaian itu ini, apabila kita biasa dengan hadis kan, kita boleh tahu. Kita orang yang belajar hadis lama-lama dia boleh berasa. Supaya orang yang biasa mengaji Quran lah, mengaji Quran ajak budak lagi kita kata sampai ketua, kalau orang salah dia rasa salah, terutama kalau dia mengajar Quran dia berasa salah. Orang yang mengaji hadis pun macam tu juga, dia dengar tu dia berasa dah tak sedap bunyi tu. Itu kalau mengambil kira dari segi bahasa, tak tengok lagi dari segi isi dia. Kalau tengok dari segi isi dia, lagu tu juga. Jadi pengajian hadis ini sangatlah penting, sangatlah penting, dan perlu kita tu dengan sistematik, dengan teratur daripada awal hingga akhir. Jadi sebagai peringatan daripada saya lah kepada pelajar-pelajar kita sekalian, jangan mudah berasa banyak perkara yang tak serupa lah, berasa tak sanggup lah, makan pelik sangat kan? Jangan macam tu. Sebab memang benda ni benda baru kepada kita. Sebelum ni orang mengajar fiqh Syafi'i saja tempat kita. Kalau ada berasa perkara-perkara yang tidak sedap, tak puas hati, tanya lagi, bincang lagi. Sebab apa yang disebutkan ini semuanya ada dalam kitab. Banyaklah perkara-perkara yang seumpama ini. Kadang-kadang orang kata ada dalam Bukhari tu, ada dalam Bukhari. Macam mana? Sebab tu kita perlu, kadang-kadang bila orang sebut ada dalam Bukhari, habis semua angkat tangan tu. Tak boleh, kita tak boleh bantah lah, habis cerita lah, dah ada dalam Bukhari. Ada dalam Bukhari tu ada macam mana? Ada macam mana? Berapa ramai di kalangan kita ni umumnya kan duduk faham Aisyah ni berkahwin dengan Rasulullah umur 6 tahun, duduk sekali dengan Rasulullah umur 9 tahun.
Ya kau gitu. Ya kau begitu. Kalau iya apa orang tak ikut lah tu. Sunnah tu. Tak ada tutup guru gapo buaya anak dia menikah hamba ni tahu. Nah. Tutup alim ustaz-ustaz tak ada. Dia sendiri pun tak menikah lah tu. Kalau orang nak anak dia, wah, tak boleh. Apa dah sunnah. Dah sunnah dah Nabi buat. Dia buat tu maksudnya nak suruh kita tu. Kalau dia tidak nak suruh tu, kalau tidak nak suruh tu, apa ya setengah-setengah orang tu faham boleh menikah dengan budak. Maknanya dia faham daripada situ lah, daripada Nabi SAW buat. Dia kata ada dalam Bukhari. Betul ke ada? Memang ada. Ada lagu mana? Ada lagu mana? Setengah-setengah orang dia kata orang perempuan ni jahat, orang perempuan ni penipu daya, orang perempuan ni lah yang menyebabkan orang lelaki ni jadi masuk neraka ke apa semua ni. Mana ayatnya? Qala innahu min kaidikunna inna kaidakunna azim. Ini semua tipu daya kamu. Tipu daya kamu amatlah besar. Dalam Quran tu sebut. Kamu innahu min kaidikunna, kamu perempuan. Inna kaidakunna azim. Tipu daya kamu amat besar. Dalam Quran tu orang perempuan ni pun senyaplah, tak kata apa lah. Sebab apa muka ayat Quran ni? Betul lah ayat Quran, tapi siapa kata tu macam tu? Allah Subhanahu Wa Taala keputusan dia kau kata macam tu tu. Kau dia nukilkan orang lain cakap. Ni benarnya. Qala innahu min kaidikunna, itu kata kepada suami Zulaikha tu. Ini semua tipu daya kamu amatlah besar. Orang perempuan ini, dia kata, suami dia kata, bukan Allah Subhanahu Wa Taala memutuskan, mengatakan, menceritakan hakikat orang perempuan ni semua begitu. Kebanyakannya begitu, tidak. Ini kata-kata dia dinukilkan. Allah Subhanahu Wa Taala nukilkan supaya kita tahu apa yang berlaku kepada Nabi Yusuf dulu. Dalam Quran sebut, ana rabbukumul a'la. Firaun kata, akulah Tuhan kamu yang maha tinggi. Ana rabbukumul a'la. Betul lah, Firaun kata. Artinya Allah SWT nak mengesahkan, betul ke dia kata? Tidak, tak semesti dalam Quran ni maksudnya betul, macam tu. Itu yang dia dakwa. Allah SWT menceritakan kepada kita, bukan Allah SWT mengesahkan. Betul, tidak. Begitu juga dalam Bukhari ni pun. Dalam Bukhari ni pun kadang-kadang ada dalam Bukhari. Kalau kita tak belajar Bukhari, kita tak tahu hak cerita tadi tu. Cerita tadi kata umur 6 tahun 9 tahun tu Aisyah sendiri kau kata, dia sendiri cerita Rasulullah kahwin dengan aku ketika aku umur 6 tahun, duduk sekali dengan aku ketika aku umur 9 tahun. Dia sendiri kah? Tidak. Dalam Bukhari. Siapa cakap? Ini benda yang kena belajar tu. Ini benda yang kena belajar. Kalau tidak, jadi orang pun jadi muskil. Macam mana Islam ni nak ajar apa ni? Kahwin dengan budak kecil ni. Sehingga dalam masyarakat Islam tempat kita ni mujur jugalah, alhamdulillah lah, terkawal keadaan ini, fenomena ni tak ada. Tetapi saya semasa duduk di India dulu, ada beberapa orang kawan, bini dia tu kecil lagi, bini dia pun kecil juga. Lepas tu duduk cerita buah-buah gang dia, duduk cerita ke kita, dah nak tahu apa budak kecil. Sebab apa? Sebab dah ada dalam hadis. Sudah ada. Kalau tidak diamalkan sini, boleh jadi akan diamalkan di mana-mana tempat, menyebabkan jadi celaru dalam masyarakat. Apabila besar, hak ni tak kenal, hak ni tak kenal, hak ni. Apa makna semua ni? Inilah benda yang kita akan dapat kalau kita belajar dalam hadis. Yang sebenarnya hadis ni dia tidak Quran. Itu benda yang kita kena ingat. Memang dia wahyu, tetapi dia tidak terpelihara seperti Quran. Al-Quran Allah SWT sudah jamin dia pelihara, satu huruf, satu perkataan pun. Hadis tidak begitu. Nanti akan datang kalau kita baca ni, kita akan jumpa lah. Kita akan jumpa. Jadi kalau ada kesilapan, hadis ini dia ambil daripada perawi-perawi, kita akan jumpa nanti. Orang ni ambil daripada orang ni, orang ni ambil daripada orang ni, orang ni ambil daripada orang ni. Boleh jadi yang asal tu betul dah, dia cakap betul dah, dia sampaikan betul dah. Yang nombor dua ni keliru, dia silap dengar kok, jadi macam lain dah. Dia silap faham kok, dia ubah sikit. Kadang-kadang berlaku begitu dalam hadis.
dan nak tahu benda ni